settingan readjust dah. InsyaAllah cubaan satu. Cubaan satu. Kita buka pengajian pagi ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'a mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wal ifadah wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang syawati ya fadil Tuan Imam kita pada pagi ini, seluruhnya yang semuliakan Al-Fadil Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Haji Jaafar, pengerusi masjid, pengerusi masjid Bana Istek, seluruhnya jawatan kuasa masjid, seluruhnya sidang jemaah, datuk-datuk, azizatin, tokoh masyarakat semua, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama pada subuh pagi ini sebelum Ramadan ini untuk kita mengisi sedikit program kita, iaitu kuliah subuh yang akan saya sampaikan insya-Allah. Lebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Ustaz Muhammad bin Kasim. Ustaz Muhammad bin Kasim berasal daripada Johor, Negeri Sembilan.
Sekarang bertugas di Pejabat Islam Daerah Seremban selaku timbalan pendaftar. Timbalan pendaftar pernikahan dan rujuk daerah Seremban. Mula bertugas pejabat agama semenjak daripada tahun 2010 sehingga sekarang lah. Dan di Pejabat Agama Seremban mulai daripada tahun 2015 sehingga sekarang. Pendidikan sekolah mulanya aliran biasalah, sekolah rendah, sekolah menengah. Seluruhnya masuk pengajian pondok. Pondok Tuan Haji Wahid. Dulu ada satu pondok di Melaka, Pondok Tuan Guru Haji Wahid, Pondok Nuriah. Kemudian saya mengaji selama 3 tahun lah pondok. Kemudian mengaji di Aceh Pesantren selama 5 tahun lah. Di Aceh, Bandar Aceh selama 5 tahun. Sambung balik tu, sambung sambil bekerja mengajar, sambung di Universiti Kebangsaan UM Universiti Melaya bagian diploma syariah BMCSET masa itulah. Sekarang ni tak pasti ada letak lagi yang diploma tu. Kemudian saya bekerja, sambil itu sambung belajar di UKM. UKM untuk ijazah sarjana muda pengajian Islam. Itulah bidang bahasa Arab dan juga tamadun Islam. Bahasa Arab dan terjemah. Combo tahun 2018 kan, sambil bekerja belajar dan sebagainya. Dan sekarang ini saya menjadi guru takmir untuk daerah Seremban. Mula mengambil tauliah mengajar mulai daripada tahun 1995. 1995 dah ada tauliah mengajar sehingga sekarang lah. Macam tu. Dan jadual mengajar tu boleh katakan penuh. Boleh katakan setiap malam tak ada. Jadi bila Ramadan ni, cuma Ramadan ni kita cuti lah. Macam tu. Kalau ada jemputan kita pergi, tak ada jemputan kita sembahyang tarawih je lah kat tempat kita. InsyaAllah. Baik. Jadi pada pagi ni kita berkongsi berkenaan dengan tajuk kita, iaitulah wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan, adakah kuasa wali itu kuasa mutlak ataupun bersifat toleransi? Macam tu. Itu adalah tajuk yang diminta untuk saya sampaikanlah berkenaan dengan pernikahan. Sampai itu kita akan masuk sikitlah berkenaan dengan Ramadan ni, fadilat Ramadan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang berbahagia, saya telah menjadi timbalan ni semenjak daripada tahun 15. Jadi banyaklah, boleh katakan banyak juga pengalaman lah. Yang mungkin insya-Allah kita boleh kongsi bersamalah pada tuan-tuan berkenaan dengan urusan-urusan pernikahan di daerah Seremban ni. Dan urusan pernikahan ni boleh katakan, orang kata ialah dia melibatkan syarat dan juga melibatkan peraturan jugalah. Melibatkan syarat dan juga melibatkan peraturan. Kita tak boleh hanya sekadar maknanya kita lihat daripada sudut syarak saja, tetapi ianya juga terikat dengan peraturan-peraturan daripada kerajaan. Sebab kalau tidak ada peraturan, siapa yang akan mengeluarkan borang? Siapa yang akan mengiktiraf borang itu? Siapa yang akan mengeluarkan sijil? Siapa yang akan menandatangan sijil? Dan sebagainya. Banyaklah benda-benda lainlah melibatkan kepada teknikal. Supaya pernikahan itu betul-betul diiktiraf oleh syarak dan juga negara. Kalau hanya iktiraf oleh syarak saja tetapi negara tidak iktiraf, jadi macam mana? Jadi dia memberi implikasi lah untuk mendaftarkan pernikahan. Siapa yang akan mengeluarkan sijil nikah, siapa yang mengeluarkan kad nikah dan sebagainya.
Kemudian juru nikah itu bertauliah atau tidak, diiktiraf atau tidak juru nikah itu. Kemudian dari segi bayaran pula macam mana, siapa yang beriktiraf bayaran itu, dan banyak lagi lah tuan-tuan berkenaan teknikal. Memang dari segi syarak kita nampak dah cukup dah syarak tu, saksi dah ada, wali dah ada dan sebagainya, juru nikah dah ada. Cuma macam mana kita nak menyatakan benda itu diiktiraf oleh peraturan negara dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia, jadi fokus pada kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan wali. Cuma wali ni dia ada dua, tuan-tuan. Wali ada dua. Kalau sebut oleh Rasulullah SAW, la nikaha illa bi wali, la nikah illa bi wali mursyid. Tidak sah nikah itu melainkan dengan wali yang mursyid. Imam Syafi'i Allah Ta'ala menyebutkan, dia kata al-murad bi mursyid fil hadis al-adlu. Maksud dengan mursyid dalam hadis itu ialah adil. Itu maksud dengan mursyid. Tidak sah nikah kecuali mesti ada wali. Jadi apa saja dalam konteks pernikahan mesti ada wali. Cuma wali ni ada dua jenis. Pertama, wali ijbar ataupun wali mujbir lah istilah kita kan. Tapi dalam kitab dia kata wali ijbar. Contohnya dalam kitab ni, kitab Fiqh bin Haji dalam mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Kin, Dr. Mustafa Al-Bura dan sebagainya. Dia kata tan kasimul wilayah bizawaj ala qismaini. Terbahagi wali itu dalam bab perkahwinan kepada dua bahagi. Al-awwal, yang pertama wilayatul ijbar, wasani wilayatul ikhtiyar. Yang pertama itulah wali mujbir dan yang kedua wali ikhtiyar. Wali ikhtiyar nama dia. Apakah dikatakan sebagai wali ijbar? Wali ijbar ni ialah wilayatul ijbar sabitun lil abi wa jaddi, abi al-jad, abi al-ab, wala wilayatul ijbar li ghairihima. Jadi dikatakan sebagai wali ijbar ini ialah sabit ia kepada bapa kepada perempuan, si perempuan yang nak berkahwin, kemudian datuk, kemudian yang ke atas, dan tidak sabit wali ijbar itu li ghairihima kepada selainnya. Selain itu bukan dinamakan sebagai wali ijbar, namanya wali ikhtiyar lah. Cuma gitu. Jadi apakah kuasa daripada wali ijbar ini? Kuasa dia besar di dalam bab perkahwinan ni. Dalam bab perkahwinan ni kan, dia boleh memperkahwinkan kan ayyatazawja bighairi izniha wa ridaha. Dia boleh mengahwinkan anak perempuannya kan dengan tanpa izin daripada anak perempuannya dan dengan tanpa redha daripada anak perempuannya. Li'annahu adri bi musallihatiha, kerana dia mengetahui akan segala maslahah yang berlaku kepada anak perempuan dia. Ini dikatakan sebagai wali ijbar ataupun wali mujbir. Di mana kuasa wali mujbir ini besar. Mana dia katakan, boleh katakan ada kuasa witu lah kan. Kuasa witu, dia boleh memaksa akan anak perempuannya untuk berkahwin, walaupun tanpa keredaan daripada anak perempuannya. Kenapa? Kerana dia disudut kemaslahatan. Jadi ayah ni mungkin dia lebih tahulah. Lebih tahu, mungkin ayah ni lebih berpengalaman daripada anak perempuan dia. Jadi dia tahulah. Jadi pasangan ni, lelaki ni layak ke tak layak untuk anak perempuan dia dan sebagainya. Jadi kalau dia rasa dia layak, dia boleh memaksa lah. Tapi kalau rasa tak layak, maka tak perlulah. Macam tu. So maknanya kalau tinggal ke situ, mana wali mujbir ni kuasa dia besar dalam bab pernikahan ni. Cuma adakah menjadi masalah sekarang ni kan, adakah dia ni kuasa mutlak ataupun hanya dalam bab orang kata tengok pada kemaslahatan yang lain, macam tu, ataupun dia bertibat toleransi.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, al-ayyamu haqqu bi nafsiha min waliha. Janda itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Sedangkan si bikir, kan, al-bikra waliuha ahaqqu biha min nafsiha. Bikir itu ataupun anak dara itu walinya lebih hak dengan dia daripada dirinya. Cuma tuan-tuan disebut dalam kitab ni, dia kata lakin syuritu li hasati hazal ijbar bi salasati syurut. Tetapi kan disyaratkan bagi sah ijbar ini, kuasa dia tadi ijbar tu bi salasati syurut, dengan 3 syarat. Yang pertama, alla yakuna bainahu wa bainaha adawatun zahirah. Dia kata yang pertama bahawa tidak adalah antara dia wali tadi dengan anak perempuannya itu adawatul zahirah, permusuhan yang nyata. Itu yang pertama. Untuk nak mengesahkan wali tadi, kuasa dia dalam bab perkahwinan, dia boleh ada kuasa tua temulak menentukan anak perempuan ni kan boleh kahwin ke dengan tak kahwin dengan pasangan tadi, kan. Dia boleh paksa tetapi dengan syarat. Ada syarat, dia kata alla yakuna bainahu wa bainaha adawatun zahirah. Pertama, bahawa adalah tidak antara dengan dia dengan anak perempuan tadi permusuhan yang nyata. Jangan ada permusuhan yang nyata. Sebab ada berlaku kan masalah dalam rumah tangga, tuan-tuan, kan, di mana anak perempuan bergaduh dengan ayah. Kan, anak perempuan tak balik-balik, duduk tempat lain. Kan, kadang-kadang daripada remaja lagi dia dah lari daripada rumah, kan, duduk tempat lain ataupun duduk dengan wan ke. Ada juga masalah-masalah rumah tangga yang berpecah belah, kan, ayah dengan mak bercerai. Bila ayah mak bercerai, jadi yang menjaga anak perempuan tadi ialah mak dia, dan ayah pula tak bagi nafkah. Bila dah bercerai, ayah tak bagi nafkah. Ini berdasarkan pada pengalaman saya lah mengurus rumah tangga ni, masalah nikah cerai ni, kan. Jadi bila banyak yang berlaku ni, tuan, berlakunya kata anak, kan, ataupun ayah tak setuju dengan perkahwinan tadi, tapi anak masih nak meneruskan perkahwinan. Ayah tak setuju dengan perkahwinan tadi. Sebab apa? Dia kata, oh ni tak sekupu dengan dia, tak sekupu dengan anak dan sebagainya. Tapi anak pula mengungkit, kan, kenapa ayah tak setuju, sedangkan ayah dulu pun tak bagi nafkah. Ayah pun tak ambil tahu tentang kehidupan kami. Ayah sibuk dengan isteri muda dan sebagainya, tak bagi nafkah pada kita orang. So sekarang ni dalam bab perkahwinan pun ayah nak paksa kita orang jangan kahwin, kan. Jadi banyak kes yang berlaku begitulah. Jadi sebabkan perkara tadi, tuan, maka perempuan tadi, kan, datang ke pejabat agama minta supaya nak berkahwin juga dengan lelaki tadi. Bagi kami di pejabat agama ni, tugas kami ialah bila seorang perempuan datang untuk berkahwin, kemudian dia kata ayah dia enggan menjadi wali, tugas kami ialah menghubungi ayah tersebut. Kita akan telefon ayah dia, betul tak tuan begini dan sebagainya. Tuan tak setuju. Betul, dia kata tak setuju. Kenapa tak setuju? Dia kata nampak budak lelaki ni lekeh dah, tak sepadan dengan anak dia dan sebagainya. Tapi anak pula mengungkit pula. Dia kata, kenapa ayah boleh tak setuju, sedangkan ayah pun tak ambil tahu tentang kita orang, kehidupan kita orang. Ayah pun bercerai dengan mak dulu lagi. Jadi yang membesarkan kami ni, mak membesarkan, cari duit, nafkah sekolah dan sebagainya. Tapi dalam bab perkahwinan, ayah tu tetap wali dia. Masalah dia sekarang dah berlaku konflik kat situ, kan. Ayah tak nak beritahu tentang kehidupan anak, dan tak nak bagi duit belanja, bagi nafkah tak ada. Raya pun kadang tak bagi duit dan sebagainya. Dalam bab perkahwinan, wali mesti ada. So ayah itu menjadi wali dia. Bila dah berlaku konflik macam tu, kan, kita biasanya kita tak akan terus keluarkan surat suruh mahkamah mohon hakim nak,
Kita akan tanya dulu ayah tu betul ke dan sebagainya. Dan kita akan minta supaya perempuan itu pergi jumpa ayah tu, pujuk dulu dan sebagainya, bincang-bincang dan sebagainya, supaya ayah boleh mengizinkan, minta tanda tangan daripada ayah untuk sign korang. Tanda tangan je, bukan susah pun. Masalahnya wali tak nak tanda tangan. Wali tak nak tanda tangan. Dengan mungkit itu, mungkit ini dan sebagainya. Sedangkan daripada sudut yang lain tuan, anak ni dia sebenarnya tidak bersalah. Yang menyebabkan perkahwinan itu bukan anak. Perceraian bukan menyebabkan perceraian itu bukan anak. Masa itu kemungkinan anak tu masih kecil. Jadi mak ayah dia telah bercerai, gaduh bercerai dan sebagainya. Bila dalam bab perkahwinan, anak ni perlukan wali dia untuk berkahwin. Bukan susah pun, tanda tangan porang je. Masalah wali tak nak tanda tangan porang. Ada pula wali memberikan syarat, kalau nak tanda tangan bagi aku 10,000 kata. Aku boleh tanda tangan, kamu bagi aku 10,000, aku akan tanda tangan orang. Gitu. Sedangkan dari segi syarat perlukan wali itu untuk dia mengizinkan perkahwinan tadi. Hanya sekadar paling tidak pun tanda tangan je, apa itu bagi salinan IC, fotoset IC, itu wali dia. Tapi masalahnya tidak berlaku begitu. Apa yang diharapkan tak berlakulah. Jadi daripada sudut lain pula, mana-mana perempuan yang tiada wali, dia boleh berkahwin, tetapi dengan syarat mesti ada perintah mahkamah. Gitu. Mesti ada perintah mahkamah. Dia ada beberapa kategori tuan yang boleh berkahwin apabila tiada wali, tetapi dengan izin perintah mahkamah. Yang pertama iaitulah wali enggan. Wali ada tapi wali enggan menjadi wali. Yang kedua, wali gaib. Wali ada tetapi tiada, tak tahu di mana wali itu berada. Wali ada tetapi wali itu gaib, tak tahu ke mana pergi dia, menghilangkan diri. Mungkin ada perselisihan faham antara isteri dan sebagainya, tetapi perceraian tidak berlaku. Perceraian tidak berlaku. Wali itu masih wali dia, kan? Wali pada umpan tadi, tetapi dia hilangkan diri, tak tahu ke mana. Kebiasaannya dalam persedia perkahwinan ni, kita minta supaya budak perempuan tadi pergilah JPN, pergi Jabatan Pendaftaran Negara, tanya Penjabatan Negara, di manakah wali itu yang alamat terkini dia, mana alamat terkini dia. Okay. Yang ketiga ialah anak tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf, mereka pun ada hak untuk berkahwin. Kita jangan menafikan hak dia untuk berkahwin. Walaupun dia anak tak sah taraf, anak luar nikah, dia ada hak untuk berkahwin, tetapi dia tiada wali. Jadi yang membenarkan dia berkahwin ialah mahkamah. Mana dia mesti perlu mendapatkan perintah mahkamah untuk berkahwin. Okay. Kemudian yang keempat ialah tiada wali nasab. Tiada wali nasab. Macam tu. Maksud tiada wali nasab ni, yang tinggal di kalangan adik-beradik dia, contohnya semuanya perempuan. Ayah dah meninggal, atuk dah meninggal, adik-beradik semua perempuan, tak ada lelaki dia. Kemudian pak saudara dengan tok saudara, benda saudara ni semua lelaki-lelaki semua tak ada dah. Yang ada perempuan aja, semua berderet perempuan je, tuan-tuan. Jadi ini dikatakan sebagai orang yang tiada wali nasab, kan? Ataupun dia ni anak tunggal, dia seorang anak tunggal. Okay, ini dikatakan wali tiada wali nasab. Okay, tuan-tuan. Ini antara beberapa kriteria. Kan, yang pertama wali enggan, yang kedua wali gaib, yang ketiga anak tidak sah taraf, yang keempat ialah tiada wali nasab. Kemudian ada lagi yang kelima, saudara baru. Saudara baru, kan, dia ni sebelum ni bukan Islam, kemudian masuk Islam. Dia sebelum ni bukan Islam, masuk Islam, kemudian masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia masuk seorang, sedangkan wali dia tak masuk Islam. Adik-adik yang lain lelaki semua tak masuk Islam, dia seorang masuk Islam, sedangkan dia perlu berkahwin. Dia pun nak berkahwin juga. Ada lelaki pula minat dengan dia, nak kahwin. So di antara lima jenis ni ialah perkahwinan yang dibenarkan, tetapi dengan syarat perintah mahkamah.
Betul tak dalam bab wali tadi? Wali enggan. Wali ada tetapi wali enggan menjadi wali. Dan kita dah hubungi pun, dah telefon pun dia, tetapi dia enggan memberikan kerjasama. Macam tu. So tugas kita keluarkan satu surat pergi mahkamah, mohon mahkamah, perintah mahkamah untuk berkahwin menggunakan wali hakim. Macam tu. Menggunakan wali hakim tuan-tuan. Macam tu. Jadi ketika dia kembali pada tadi, lakin syurita li sihhati hadzal ijbar, salah satu syurut, tetapi disyaratkan bagi sah ini ijbar ni, makna kuasa wali mujbir ni, ayah ataupun datuk ni, kuasa besar tadi, dia boleh, tetapi dengan 3 syarat. Alla yakuna bainahu wa bainaha adawatun zahirah, bahawa tidak ada antara dia dan anak perempuan ni tadi itulah permusuhan yang nyata. Tak ada permusuhan, dua-dua ngam baik, disebabkan dulu berhubungan yang baik antara dia dengan ayah dia, maka ayah dia ada kuasa lah untuk menikahkan. Macam tu. Yang kedua, ayakuna zauja kufwan. Yang ketiga, bahawa adalah suami itu sekupu. Syarat dia lagi itulah sekupu. Kalau perempuan tu memilih pasangan dia yang sekupu dengan dia, pasangan sekupu, mana yang layak untuk diri dia, dari segi pekerjaan dia, dari segi akhlak dia, lelaki itu pun baik, perangai dia baik, pekerjaan pun bagus. Kalau lelaki yang dia nak kahwin tu contohnya kelulusannya ijazah, dia pun ijazah, betul tak? Mungkin dari segi pekerjaan mungkin lain, ataupun dia doktor, pasangan dia doktor, dia pun doktor juga. Mana sekupu daripada sudut dia? Disebabkan oleh itu pilihan dia, maka kuasa wali tadi dia dah longgar lah. Dah longgar lah kuasa wali itu. Makna kuasa perempuan tadi lagi bagus, dia lebih baik. Mana pilihan dia tu lebih bagus, mana dia boleh berkahwin lah. Macam tu. Walaupun daripada sudut pertama tadi, kuasa wali ialah kuasa dia, kuasa mutlak. Macam tu. Kuasa itulah kita kata. Kemudian yang ketiga, ayyakuna zauja musiran bi mujilil mihri ataupun mahri, bahawa adalah suami tadi mampu untuk menyerahkan mas kahwin. Untuk menyerahkan mas kahwin, dia mampu nak serahkan. Kalau ni 9 ni mas kahwin apa sangatlah, kan, RM200 tuan-tuan, RM200 minimal untuk anak dara. Kalau untuk janda ni minimal RM100. Betul tak? Nak bagi lebih ustaz, terpulang pada ustaz lah. Contohlah kalau ustaz nak kahwin kan? Belum? Dah, okey. Ustaz nak tambah lagi lah. Contohlah ustaz nak tambah lagi cawangan yang kedua. Okey, untuk anak dara ialah 100 mas kahwin. Tetapi kalau kita nak bagi lebih tu pulang. Tapi jangan sampai bila bagi lebih tu tak mampu nak bagi. Macam tu. Sebab ada wali ni yang meletakkan mas kahwin ni ialah RM1,000 kepada lelaki tersebut yang nak kahwin dengan anak dia. Tetapi budak lelaki itu tak mampu untuk bagi RM1,000. Mungkin dari segi pendapatan dia tak banyak lah, tapi dia minat dengan budak perempuan ni, kan. Jadi ayah ni, budak lelaki ni, ayah lelaki ni, kan, dia kata, alah, rasa nak bagi, kita nak bagi je tu lah, betul. Tapi akhirnya dia bagilah. Mungkin dia berat nak bagi, tapi akhirnya dia bagilah kahwin dengan anak dia. Tetapi dia meletakkan syarat mas kahwin sebanyak RM1,000. Gitu. Lelaki ni tak mampu nak bayar RM1,000. Jadi akhirnya bila akad nikah itu ialah dibayar dengan hutang. Akad nikah bayar dengan hutang. Kan? Jadi perkahwinan itu berlakulah tapi hutang lah. Lepas tu dia bayar ke tak bayar tu tak pulang pada dia lah. Kan, sepatutnya kena bayar. Sebab mas kahwin ni mesti wajib dibayar. Macam tu. Kalau dia tak bayar, maknanya perkahwinan tetap sah. Perkahwinan tak sah. Sebab rukun kahwin ni tak sebut pun mas kahwin. Dia tak sebut kahwin, tak sebut. Rukun kahwin ni pertama ialah zaujah, dalam pengantin perempuan. Yang kedua az-zaujun, pengantin lelaki. Okey. Yang ketiga iaitulah saksi. Tak? Saksi, kemudian ijab kabul. Tak 2 orang saksi dan juga ijab kabul. Sirah kan, lafaz je, dan juga walian.
Okey. Dia ada tak sebut mas kahwin kat situ? Dia tak ada sebut mas kahwin. Rukun nikah dia tak sebut mas kahwin. Tetapi walaupun begitu, mas kahwin mestilah dibagi juga. Mestilah berkahwin. Tapi kalau dia tak bagi itu, dia kira hutang. Dia kira hutang dalam perkahwinan itu. Dia mesti bagi. Sebab dalam akad nikah tu pun disebut. Akad nikah tu disebut. Lepas nikah tu, saya nikahkan kau dengan si Fulanah bin Fulan dengan mas kahwin dia. Kan disebut? Dengan mas kahwinnya sebanyak contohnya RM1,000. Walaupun dia bukan dalam rukun nikah, dia tak masuk rukun nikah tu, tapi dia mesti dibagi. Bila dah sebut dalam akad itu, maka kena dibagi je tu. Macam tu. Jadi bila mas kahwin tu hutang, maka dia akad secara hutang. Kalau tunai, dia akad sebagai tunai. Saya pernah mengkahwinkan seorang lelaki, tuan-tuan, dengan akad yang hutang. Ada. Di mana lelaki itu tak mampu untuk menyediakan sebanyak RM1,000 kepada pengantin perempuan, kena bayar bagi RM1,000. Jadi akad hutang lah. Cuma implikasinya kepada akad hutang ni, tuan, implikasi dia pada sijil nikah itu akan tertulis hutang. Saya cakap, kamu kena tahu bila hutang ni, pada akad nikah ni, bila berlaku hutang, pada sijil nikah itu akan tertulis hutang. Kan, bila tertulis hutang, sijil nikah itu akan diguna pakai sampai bila-bila. Cakap, sampai bila akan diguna pakai? Macam tu. Sampailah kamu tua besok akan ada tertulis hutang kat situ. Walaupun mungkin kamu bayar kemudian. Tuan-tuan. Macam tu. Walaupun kamu bayar tapi tetap hutang. Bila besok, kalau anak perempuan kamu besoklah 25 tahun akan datang, anak perempuan kamu nak kahwin pula. Bila nak kahwin, perlukan pada sijil nikah mak ayah. Bila nak kahwin, tapi kalau anak lelaki tak perlulah. Tapi bila anak kamu perempuan, dia nak nikah besok, kan, antara dokumentasi yang kita perlukan bila akan nikah ni ialah sijil nikah mak ayah. Betul tak? Bila tengok sijil nikah mak ayah, kan tengok tertulis hutang. Jadi apa perasaan kamu terhadap anak perempuan kamu sendiri tu kan? Tentu malulah macam tu. Sebab apa tertulis hutang? Dan anak mungkin akan tanya dengan ayah, "Ya, ayah dah bayar ke ni dengan kat hutang kat mak ni?" Kata. Macam tu. Dah bayar dah, dia kata. Habis tu hutang ni kan. Macam tu. Mana benda tu akan diguna pakai sampai bila-bila tu kan. Itu sebabnya bila akad nikah janganlah dibayar hutang. Mestilah paling tidak pun mesti tunai. Macam tu. Macam tu. Sebab apa? Sijil nikah dah kahwin, dah keluar. Tapi kalau dia bayar kemudian, masa tu sijil nikah kita tak print lagi. Boleh kita tukar pindah kepada tunai. Walaupun pada akad tu hutang. Walaupun pada akad dia hutang, akad nikah tu hutang. Tapi untuk kita nak menjaga keaiban dia tadi, kita akan tukarlah pada sijil nikah tu, maknanya tukar pada tunai. Kayak gitulah. Sebab dia dah bayar. Tapi pada zaman sekarang tuan-tuan, kalau ikut pada SOP yang kita kan kuasakan zaman sekarang ni, dosen sekarang lah, kita kalau di pejabat agama tu tuan, maknanya lepas nikah je terus print. Kita tak akan tunggu-tunggu dah. Kalau ikut pada arahan daripada pengarah, lepas akan nikah kita akan terus print sijil nikah dan juga kad nikah. Terus print bagi pada pengantin. Macam tu. Cuma kalau nikah di Korea, jadi makan masa sikit. Dan benda itu akan kau kuasakan daripada semasa ke semasa. Dan kau kena besar kalau jurnal nikah ada kat sini besok akan berlaku itu juga. Setakat ni ada beberapa masjid yang jadi projek perintis untuk mulakan memberikan sijil nikah selepas daripada akad nikah. Yang tu ada beberapa masjid lah. Okey. Dan kemungkinan besar masjid Bani Estate ni pun kalau ada jurnal nikah, sekarang ni tak ada jurnal nikah kan. Jadi Haji Mohsin dah tak ada kan, dah tak jawatan. Dia berapa kali datang pejabat agama tu. Kenaan dia kata dia nak tarik diri lah, dia kata. Nak tarik diri dia supaya macam ada macam alasan dia kan. Jadi kita terimalah pendidikan diri dia macam tu. Dan kita sekarang ni kita dah angkat untuk Imam Nasrul kata selawat. Kita dah angkat lah untuk kita lantik sebagai penolong pendaftar lah. Tapi mesti ada perkenan daripada undang. Kita Negeri Sembilan ni kan,
dalam bab pernikahan ni, juru nikah ni mesti ada maknanya pelantikan daripada Datuk Undang, baru dikira sahlah sebagai juru nikah. Kalau tak dilantik tu maknanya tak sahlah sebagai juru nikah lagi lah. Dari segi memanglah segi pentadbiran dia bolehlah dia menjalankan kuasa itu kan, maknanya ada pelantikan kita ada, tapi untuk dari segi enactment dia mesti ada pelantikan pada Datuk Undang juga, barulah dikira betul-betul lah dia sebagai juru nikah di dalam qaryah tersebut. Macam tu. Macam saya ni dah beberapa kali dah jumpa Datuk Undang kan, dan terbaru ni ialah jawatan tu sebagai timbalan pendaftar. Maknanya menguruskan pernikahan kan, maknanya dia ada kuasa untuk menikahkan pasangan yang ada wali dan tanpa wali. Kalau imam qaryah ni dia boleh menikahkan pasangan yang ada wali saja, yang tak ada wali tak boleh. Macam saya kan, ada wali ke tak ada wali boleh, tetapi dengan syarat mesti ada perintah mahkamah. Dah ada perintah mahkamah baru kita nikahkan, kalau tak ada tak boleh. Ya, pemohon sendirilah, pemohon sendiri. Cuma kita akan keluarkan surat, pejabat agama keluarkan surat, kemudian perempuan tadi pergi mahkamah mohon wali hakim. Dia akan ada perbicaraan mahkamah lah. Okey. Kalau macam anak-anak tidak sah tarah ni biasanya permohonan tu cepat sikit dapat. Tapi kalau wali enggan ni kadang lambat. Sebab wali akan dipanggil ke mahkamah. Ada wali yang mau datang, ada wali tak nak datang. Dia kata kau tanggunglah, kata. Kalau hakim membenarkan kau tanggunglah, dia kata. Aku tak benarkan anak aku kahwin dengan lelaki ni. Tapi kalau hakim pejabat agama nikahkan juga, kau tanggunglah sendiri, dia kata. Pandai pula jawab tu, tanggung sendiri. Kan? Dia tak baca kitab kan? Dia tak baca kitab. Sebab dalam kitab ni disebut, dia kata tetapi syarat sah bagi ijbar itu ada 3. Bahawa tidak adalah antaranya dan anak perempuan itu permusuhan yang nyata. So mana kalau ada permusuhan dia dengan anak perempuan, mana berlaku permusuhan tu? Anak nak kahwin, dia tak bagi kahwin. Dia lebih suka kalau anak tu buat benda tak elok. Dia lebih suka kalau anak tu berzina dan sebagainya. Gitu. Anak pun ada alasan juga. Besok kalau saya berzina macam mana ustaz? Siapa nak tanggung? Yang ayah dia kata, yang ayah pula kalau kau nikahkan besok kau tanggung, dia tu. Kalau pejabat agama nikahkan, pejabat agama tanggung. Gitu. Yang ini nak dirikan masjid, yang ini tak nak bina masjid. Warning pula lagi tuan-tuan. Ini belum masalah rumah tangga lagi. Kalau masalah rumah tangga macam-macam lagi pula kita. Kan bagi runding cara. Sebaik saya tak bagi runding cara. Kalau ni cara lagi pula warning tuan-tuan. Macam-macam masalah rumah tangga orang ni. Yang kita nak kena selesaikan. Kita duduk tengah-tengah. Yang ini kiri kanan ni berperang. Gitu. Kita tersepit kat rupa tengah-tengah. Masya Allah. Itulah. Tapi itulah realiti lah. Realiti kehidupan manusia kan. Ada pasang surut. Ada masanya bergolak rumah tangga. Ada masa tak bergolak. Ada masa aman. Jadi salah satu daripada sebab bergolak itu antaranya ialah salah kadang-kadang ialah hubungan dia dengan Allah Ta'ala kurang. Itu sebab bergolak. Kalau hubungan dia dengan Allah Ta'ala baik, bagus, insya-Allah tak ada bergolak. Masing-masing berpandukan kepada Quran dan Sunnah Rasulullah. Masing-masing berpegang dengan agama. Kalau masing-masing suami isteri berpegang dengan agama, insya-Allah tidak akan ada pergolakan dalam rumah tangga. Insya-Allah adalah sikit-sikit, takkan tak ada kan, mesti ada. Kita dengan rumah kita pun kadang-kadang adalah berlaku si faham dan sebagainya. Tapi tak adalah berterusan. Ini masalah rumah tangga yang bergolak ni, berpanjangan. Sampai kepada pergi ke mahkamah, mohon pasah, mohon cerai lah, macam-macam dan bergaduh. Kemudian isteri dipukul lah, isteri ditendang, disepak dan sebagainya. Macam tu. Jadi memerlukan proses perceraian yang lama di mahkamah dan sebagainya. Jadi maknanya adanya pergolakan dalam rumah tangga. Kalau ikut dari rekod pernikahan, kan rekod pernikahan ni macam kes yang kita daftar ke pernikahan lah. Kebiasaan dalam setahun tu pernikahan kita daftarkan lebih kurang dalam
Berapa tuan-tuan? Dalam 2000 lebih, 2700 lah gitu. Pernikahan yang kita daftarkan dalam 1 tahun. Ini 9 lah. Itu anggaran lebih kurang. Tetapi perceraian pun banyak. Perceraian lebih kurang dalam 1000 perceraian. 1100 perceraian berlaku. Tapi bukan bermakna tahun itu dia berkahwin, tahun itu dia bercerai. Kita jangan anggap macam tu. Kadang kes-kes lama, dah kahwin kadang-kadang 10 tahun, 15 tahun dan baru bercerai. Tak? Mana dah beranak pinak, dah bercucu pun kadang-kadang bercerai juga. Laku juga perceraian. Apalagi kalau pasangan-pasangan muda, kan, yang masih lagi muda, masih lagi mentah dalam rumah tangga. Suami melepaskan cerai, kan, bergaduh sikit kan dah boleh bercerai dan sebagainya. Masalah orang kata pilih channel TV pun boleh bergaduh. Masalah bilik air pun, kan, masalah berebut bilik air pun boleh bergaduh dan sebagainya. Kan, antara benda-benda remeh-temeh lah yang manusia kadang-kadang boleh bercerai macam tu. Jadi sebab cerai tuan. Jadi kekeh perceraian yang kita daftarkan, kan, anggaran lebih dalam 1000 ataupun 1100 dan sebagainya macam tu. Yang memohon berkahwin yang kita luluskan anggaran dalam 5000 lah macam tu. Kan, macam tahun lepas dalam 5000 lebih. Kan, permohonan perkahwin yang kita dah benarkan berkahwin. Sama ada berkahwin dalam Korea, dalam Seremban, luar Seremban ataupun di luar negeri Sembilan. Dan kita benarkan dia berkahwin lah macam tu. Kemudian yang rujuk yang dah bercerai dalam 1100. Okey, yang rujuk kadang tak sampai 1000 pun. Yang rujuk dalam 300, 400 yang rujuk semulalah. Tak ramai yang rujuk semula. Sama ada dia tak rujuk semula tu memang dia tak rujuk, ataupun dia berkahwin dengan orang lain. Ada juga yang berkahwin dengan orang lain selepas dia bercerai dengan si E ni, kan, dia tak rujuk semula dengan si E tu, dia berkahwin pula dengan si C. Ada juga berlaku itulah macam tu. Jadi nak bayang pada kita ni tuan-tuan, maknanya kes perceraian tu agak tinggi lah macam tu. Tapi kita jangan menganggap bahawa tahun tu dia berkahwin, dia tahun tu bercerai. Ada orang menganggap macam tu, tahun tu berkahwin, tahun tu bercerai. Tidak, kadang-kadang perkahwinan yang lama, dah lama kemudian bercerai pada tahun tu. Ya? Tahun tu juga berapa banyak? Tahun tu juga lebih kurang macam tu lah. Yang bercerai ke apa? Kahwin dan cerai. Kahwin dan bercerai. Itu tak ada, itu tidak ada data, tak dibagi data lah pada kita lah macam tu. Setakat ni kita tak ada listkan macam tu, tapi yang kita listkan perceraian. Sebenarnya perceraian tu kita kena spesifikkan lagi. Perkahwinan tu perkahwinan macam mana? Perkahwinan dengan orang lama ke orang baru? Orang yang sama ke orang? Sebab ada yang perkahwin dengan orang yang sama balik. Ada yang dah bercerai 2-3 tahun bercerai. Kemudian berkahwin semula dengan orang yang sama pun ada. Dia dah bercerai tahun lepas, 3 tahun lepas dia cerai. Tiba-tiba hati dah terbuka semula, kahwin balik. Macam tu. Itu yang berlaku tuan. Macam tu. Jadi kita lihat kepada tadi at-taghif, kemudian kita lihat pada at-taghif fi istizan al-bikri fi zawaj. Idza kunna inna wilayat al-ab wa misluhu ajad abul ab wa hiya witul ijbar, falaysa ma'na zalika anna al-afdal ay yuhjibaraha ala zawaj wa yamhalu ra'yaha, bal afdal al-mustahab ay ya'tazina fi tazwijiha taqdiran laha wa tatbiqan liqalbiha. Kan? Dan apabila kami katakan sesungguhnya wilayah bapa ataupun wilayah datuk ataupun atas kepada datuk dikatakan sebagai wilayah mujbir atau wilayah ijbar, tetapi bukanlah makna di sini bahawa yang terlebih afdal bahawa dia memaksa anak perempuan tadi berkahwin. Bukanlah makna begitu. Falaisa ma'na zalika anna al-afdal ay yuhjibara 'ala zawaj. Bukanlah makna sini yang lebih afdal itu bahawa dia memaksa akan anak perempuan dia berkahwin. Bal afdal, tetapi lebih baik wa yustahmal mustahabbah, dan lebih sunat ayyatazinaha fi tazwijiha, bahawa dia meminta izin kepada anak perempuan dia untuk mengahwinkan dia. Dia kata itu lebih baik. Wal afdalu
al-mustahab ayyak ta'zinaha fi tazwijiha. Lebih afdal bahawa lebih sunat dia meminta izin kepada anak perempuan dia untuk dia mengahwinkan anak perempuan dia tadi. Je tu. Kenapa? Kerana anak perempuan ni lebih tahu tentang pasangan dia dan lebih kenal kepada pasangan dia. Kan pada zaman sekarang ni kan ramai yang dunia zaman sekarang ni kadang-kadang ialah berkawan tempat kerja dan sebagainya kan. Jadi dia kenal lah pasangan dia tadi, kan jawatan dia apa, orang ni baik ke tak baik dan sebagainya. Dia lebih tahu. Kadang ayah tak tahu. Ayah kadang-kadang hanya jumpa 2-3 kali je, tapi anak perempuan setiap hari jumpa dengan pasangan dia tu, bekerja tempat yang sama. Jadi dia lebih tahu tentang pasangan dia. Jadi sebaiknya bahawa kalau seandainya pun anak wali tu nak menikahkan anaknya, naklah minta izin kepada. Dan cara minta izin itu, dia kata antaranya ialah wa kaifa izniha. Bagaimana cara minta izin dia? Qala antaskuta, bahawa dia diam. Diam itu menunjukkan dia izin. Diam anak perempuan itu menunjukkan dia izin untuk dia berkahwin dengan pasangan pilihan ayah dia. Gitu. Kerana perempuan ni biasalah, apalagi kalau perempuan tu bikir ni maknanya anak dara. Jadi dia malu nak bercakap. Dia setuju tak setuju dia malu, jadi dia diam. Diam itu menunjukkan kepada as-sukut alamatul ridha lah. Diam itu menunjukkan tanda setujulah gitu. Tetapi kalau as-saibah, saibah ni maknanya kalau orang yang perempuan pernah berjanda yang pernah berkahwin dan sebagainya. Jadi dia tak ada perasaan malu. Dia tak ada perasaan malu. Boleh nak dara ni kadang dia malu. Kalau janda ni kadang dia kurang malu. Kita tak cakap pun dia dah cakap dulu dah. Ustaz ke mana kan? Ustaz seorang aja kan. Ustaz seorang aja ke ustaz? Macam tu. Mana janda ni dia malu tu kurang sikitlah. Sebab apa? Dia dah ada pengalaman rumah tangga. Dia dah tahu. Kecuali kalau anak dara ni dia dah ada pengalaman lagi. Dia ada perasaan malu-malu lagi. Jadi dia malu untuk bercakap. Jadi dia diam. Dia diam tu kan dia setujulah. Tapi kalau janda kan memang kena minta izin pada dia. Paling tidak pun dia kata saya setuju. Cuma dalam akad pernikahan tu mesti ramai menikahkan pasangan-pasangan ni. Kadang-kadang pejabat agama tu kerana 7 pasangan. 7 pasangan menikah satu hari. Kan? Biasanya kita akan tanya pengantin perempuan, adakah anda setuju berkahwin dengan lelaki-lelaki ini? Setuju, kata. Tu budak zaman sekarang. Dia tak ada diamnya, tak ada. Kalau nikah ke rumah lagi pula, setuju tak ni? Setuju, satu rumah hauk tuan. Hauk satu rumah. Pengantin perempuan kata setuju. Tuan. Tu budak zaman sekarang. Kalau dulu kan malu-malu nak cakap kan. Tunduk ke kena setuju tuan. Nampak tak? Jadi kat situ kita nampak bahawa kan bahawanya kita lihat pada kesimpulan tadi bahawa kuasa wali itu pada asalnya memanglah kuasa dia boleh memaksa. Tetapi sebaiknya wali itu meminta izin kepada anak perempuannya untuk menikahkan dia dengan lelaki pilihan, mungkin pilihan ayah dia lah. Ayah dia mungkin lelaki ni lebih sesuai lah pada engkau. Jadi minta izin pada dia, okey. Tadinya diam ataupun dia kata setuju, okey, nikahkanlah gitu. Itu lebih baiklah bagi dia daripada terus keadaan membujang dan sebagainya. Apalagi kalau umur dia dah tinggi. Banyak zaman sekarang tu nak dara. Kan umur dah tinggi tak kahwin lagi. Umur dah 50 tahun, 60 tahun tak nikah lagi. Kan? Lelaki ni dah pernah bernikah, perempuan tak pernah nikah lagi. Tanya dengan tuan umur apa dah? Umur saya 60 tuan. Ni pasangan ni umur apa? Pernah kahwin belum? Tak pernah kahwin. Umur 50. Umur 50 tahun tak pernah nikah lagi. Nampak? Macam tu. Ada juga yang menikah kan dah tua bernikah dengan anak dara pun ada. Umur perempuan 60. Ni pasangan ni umur 20, 24 kan aja tu. Kahwin muda lah. Tapi kita tak cakap lah dia, malu lah dia. Kan? Takkan kita dah cakap depan pengantin, "Puan, kahwin muda nampak?" Kan? Tak ada, tak cakap lah.
Kita serius lah kan. Ke umur tuan berapa? 60. Pernah kahwin sebelum ni? Pernah. Kata. Ni pasangan umur apa? 24 Ustaz. 24. Okey. Jalanlah. Tak ada cakap wah kahwin muda pucuk muda nampak kan. Tak ada lah cakap macam tu. Malulah dia. Betul tak? Malulah dia. Yang kahwin maknanya yang perempuan dia umur dalam 60, lelaki umur 20 pun ada. Perempuan dah berumur, dah bercucu tuan, kahwin dengan orang muda. Lelaki muda. Wah kahwin muda nampak puan. Takkan nak cakap macam tu kan, segarlah dia. Malulah dia tuan. Tapi berlaku betul. Benda tu berlaku. Mana jodoh lah. Jodoh perempuan ni kan memang dah qadar Allah Taala. Ada jodoh lah. Cuma jodoh ni perlu dicari. Sebab ada di kalangan kita ni malas cari jodoh. Tunggu aja kalau ada masuk minang ada lah. Tak ada lah. Jangan macam tu. Kena cari. Apalagi zaman sekarang ni orang mencari kan. Orang cari jodoh. Kalau budak perempuan ni malu nak mencari sendiri, maknanya mak ayah dia kena cari kan. Mak ayah dia kena kenen-kenenkan lah. Tanya dengan kawan-kawan, ada tak anak kau yang belum nikah lagi? Ada tak anak bujang kau dah nikah? Belum nikah dah. Apa kata kita konankan lah kan. Macam tu. Salah ke? Tak salah pun. Mana mak ayah itu carikan. Untuk anak perempuan ni. Kadang anak perempuan ni dia malu sikit nak bercerita benda tu. Apalagi kalau nak bercinta pula, ada jenis anak perempuan yang malu untuk bercinta. Memang dia tak ada bercinta langsung. Dia harap pada mak ayah dia je. Kalau mak ayah dia, kalau ada adalah, tak ada jodoh. Juga kadang laki-laki pun ada begitu juga. Ada laki kadang malu. Malu nak bercerita perempuan malu. Nak berburak perempuan pun malu. Tempat kerja kadang berburak perempuan pun malu. Susahlah macam tu. Jadi jodoh dia lambat. Jadi kita konolah kenankan jadikan dia untuk dia, bantu dia lah. Supaya dia jangan membujang. Nama istilahnya at-tabattul. Nabi melarang kepada umat dia at-tabattul. Mana yang membujang. Tak dibenarkan. Mana digalakkan kita berkahwin. Cari pasangan hidup. Jangan at-tabattul ni membujang. Hidup dalam rahiban. Rahib ni macam pendeta lah. Pendeta rahib duduk bertasbih kalau berzikir aja. Yang tu tanpa mencari jodoh pasangan. Carilah macam tu. Sedangkan yang tua pun dapat cari yang muda. Betul? Ini pula engkau lagi bujang kan. Masih muda, badan masih kuat dan sebagainya. Jangan nanti besok bila dah kahwin, orang kata anak masih kecil kan. Kahwin lewat. Bila kahwin lewat kan, jadi kau dapat anak pun lewat. Kemungkinan umur kau contoh dah 70 tahun, anak kamu boleh lahir, boleh dapat seorang anak. Bila nak tunggu anak besar, bila anak kau besar ni. Jadi makan masa kan. Gitu. Nampak tuan-tuan? Okey. Jadi itulah tadi mana kuasa wali dalam pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, dia kata la tunkihul ayyamu hatta tusta'mara wala tankihul albikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Qala antasquta. Nabi SAW pernah bersabda, janganlah menikahkan janda kecuali dengan meminta izin pada dia. Dan janganlah menikahkan anak dara sehingga meminta izin pada dia. Qalu, lalu mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan, kaifa iznuha? Bagaimana meminta izin kepada anak dara? Antasquta, bahawa dia diam. Diam itu adalah izin daripada dia, tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat berbahagia. Kemudian yang kedua ialah wali ikhtiar. Tadi wali mujbir, sekarang ni wali ikhtiar. Wali ikhtiar ini ialah selain daripada bapa, selain daripada datuk dan ke atas. Macam tu. Contohnya adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kan? Anak kepada adik-beradik sebapa. Kan? Kemudian nombor 9 baru pergi pada pak saudara. Banyak yang memotong, dia potong tu. Dia disebabkan dia bergaduh pada adik-beradik dia. Budak perempuan ni bergaduh dengan adik-beradik dia. Adik-beradik lelaki. Kan? Dia bergaduh dengan abang dia. Bila nak berkahwin, dia kahwin senyap. Dia tak beritahu dengan abang dia.
Dia terus pakai pak saudara dia. Dia ngam dengan pak saudara. Dia ngam pak saudara dia. Dia kamcing dengan pak saudara dia. Jadi dia kata, kan, Pak Long nanti ni jadi wali dengan saya ya. Saya nak nikah ni. Ayolah dia kata. Boleh je, tak masalah dia kata. Yang pak saudara pun okey je. Jadi akhirnya berkahwin menggunakan pak saudara. Kemudian dia tipu pula pejabat agama, dia kata adik-beradik dah mati. Ada yang macam tu? Dia kata adik-beradik mati. Ada yang tipu tuan-tuan, dia kata adik-beradik dia gaib, tak dapat dikesan. Sedangkan adik-beradik dia ada. Sebelah rumah je adik-beradik dia. Tapi disebabkan dia tak ngam dengan abang dia tadi, kan? Ada clash, ada masalah dan sebagainya, maka dalam dia nak berkahwin, jadi digunakan pak saudara dia. Tidak sah perkahwinan tu sebab wali dia masih ada, adik-beradik dia. Dia kena ikut turutan dia tu. Pak saudara ni jatuh nombor 9. Tuan-tuan. Ada yang terus melompat bagi pak saudara. Tidak sah pernikahan itu. Kalau contohnya pernikahan tu dah berlaku, kena farakkan pernikahan tu di mahkamah. Kena farak pernikahan tu di mahkamah. Dah satu hal pula Ustaz Muhammad kena pergi mahkamah. Jadi saksi pula mahkamah. Saya berapa kali tuan-tuan kena farakkan pernikahan. Kena pergi pejabat agama, pergi mahkamah jadi saksi lah. Kan? Kita dah cakap dah wali dia ni. Ada juga kadang-kadang imam salah menikahkan pasangan, salah menggunakan wali. Ada juga imam salah, silap menggunakan wali. Kita dah cakap wali dia ni, tiba-tiba imam pakai wali yang lain. Dengan alasan dia kata macam ni lah. Imam kata wali dia ni accident. Ada pernah berlaku wali accident. Wali accident. Malam nak pagi tu besok tu nak nikah, malam tu wali dia accident. Macam tu. Wali dalam keadaan okey tak okey lah macam tu. Sedar tak sedar macam tu. Macam tu. Jadi akhirnya imam kan kontak ahli keluarga dia minta cari wali lain. Maka dapatlah pak saudara dia. Sebenarnya sepatutnya wali dah abang dia. Abang dia accident masa malam tu. Pagi tu besok nak nikah pukul 10. Lepas tu nak akad nikah dia jalankan, panggillah wali pak saudara tadi. Pak saudara pun datang lah, kan? Kemudian abang dia tadi ada lagi. Datang abang tu masa tu dalam keadaan berbalut je tu lah. Dia sidang malam tu berbalut, kan? Imam tadi terus menikahkan pasangan tadi menggunakan pak saudara dia. Sedangkan abang dia masa tu ada abang lagi. Abang dia waras, sedar lagi masa tu. Dia waras, benda datang dia waras lah tu. Imam tanya, tuan nak nikah, tuan nak jadi wali ke? Abang dia cakap, saya tak nak jadi wali. Tapi tak ada buat akad penyerahan. Akad penyerahan tak ada. Dia kata dia tak nak jadi wali, macam tu lah. Jadi imam pun nikah menggunakan wali pak saudara. Tidak sah pernikahan itu sebab wali dia masih ada. Sepatutnya dia wakilkan. Dia kena cakap saya wakilkan kepada pak saudara dia. Patut dia cakap saya wakilkan pada pak saudara saya. Kena buat akad depan imam tu. Tapi dia tak cakap. Dia cakap hanya saya tak nak jadi wali. Itu je lah. Macam tu. Sepatutnya kalau tak nak jadi wali ni, sepatutnya imam tak boleh menikahkan masa tu. Dia kena mohon mahkamah sebab dah masuk wali enggan. Dia dah masuk dalam kes wali enggan. Tapi imam menggunakan pak saudara itu untuk terus mengakadkan nikah. Macam tu. Akhirnya benda sampai pada kita cek-cek kan, kita dah beritahu dah sebelum tu wali dia ini. Tapi tiba-tiba bertukar wali ketika akan nikah. Kita terpaksa farakkan nikah tu di mahkamah. Pergi mahkamah, saya kena jadi saksi dan sebagainya. Hakim tanya ni kenapa berlaku ini. Kita ceritalah kronologi dia kenapa boleh berlaku macam tu. Jadi imam pun kata, hakim kata kita terpaksalah farakkan pernikahan ni. Farakkan pernikahan. Lepas tu nikah semula dengan wali yang betul. Dah farak pernikahan, nikah semula dengan wali yang betul. Cuma masalahnya kadang-kadang bila tempoh farak tu lama nak selesai. Sedangkan perempuan tadi dah mengandung. Ini masalah dia, tuan-tuan. Ini menjadi isu yang besar, kan? Bila pernikahan tu tak sah, kemudian yang pengantin tadi telah bermalam pula,
dah pergi honeymoon dan sebagainya tuan-tuan, kemudian perempuan tu pula dah mengandung, so macam mana dengan anak perempuan tu, budak perempuan tu, anak dia dalam kandungan tu macam mana? Itu dah masuk dalam anak wati syubhah nama dia. Sebab kadang-kadang pengantin dia tak tahu masalah tu. Kan? Hakim yang imam yang buat kesilapan kat situ. Takkan imam tak tahu, mam. Ya, saya tak tahulah sepatutnya macam ni lah ustaz ni kan. Patutnya kalau macam ni, imam kena sama ada minta surat ke doktor menyatakan wali tak boleh jadi wali. Takkan imam tak tahu. Ataupun imam mohon untuk perintah wali enggan di mahkamah. Ataupun kalau tidak pun minta surat doktor menyatakan wali tak boleh jadi wali. Mesti ada laporan doktor imam. Imam pengaku buat silap lah, salah kat situ. Jadi akhirnya mohon mahkamah farakkan pernikahan. Dah farakkan pernikahan, terus kita akan nikahkan yang baru di pejabat agama dengan wali yang betul. Panggil wali yang sebenar untuk jadi wali, nikahkan. Macam tu. Itulah tuan-tuan antara benda-benda yang berlaku lah. Karena benda tu bukan kita sengaja kan. Bukan sengaja benda tu. Kadang imam pun kadang terlepas pandang benda tu. Banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi kes-kes kacau. Saya rasa cukuplah kita punya pertemuan ni. Saya rasa dah 1 jam dah. Nak masuk puasa ustaz. Kita buat puasa pun tak sempat. InsyaAllah akan datanglah. Kali lah insyaAllah kalau ada jemputan lagi kan, ada undangan lagi insyaAllah bila kita buat puasa pula gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pagi ni tuan-tuan berkenaan dengan wali ini, mudah-mudahan sikit sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, minda kita kan, dengan pengalaman-pengalaman tadi. Mudah-mudahan di sini Ramadan yang mulia ini yang Allah Ta'ala menerimalah segala amalan-amalan soleh kita dengan berpuasa di siang hari, malam bertarawih kan, kemudian tadarus Quran pula. Kalau boleh dalam puasa ni kita nak habiskanlah paling tidak pun 2-3 kali lah khatam Quran. Ada yang dalam bulan puasa ni sampai 2-3 kali khatam Quran kan, Masya Allah kan. Kita paling tidak pun sekali lah. Sekali pun cukup ustaz. Kan. Kalau Nabi SAW sebut, dia kata berkenaan dengan baca Quran ni kan, orang yang mahir baca Quran kan berserta malaikat safarah kiramul bararah. Siapa mahir baca Quran bersama dengan malaikat safarah kiramul bararah. Yang tak mahir baca Quran, ya taqaqqa istilahnya, dia mendapat pahala 2 pahala. Ajrani, dia mendapat 2 pahala. Yang tak mahir mendapat 2 pahala. Yang mahir dia bersama dengan malaikat. Okey. Ini ada pembahasan berkenaan hadis inilah. Dalam pembahasan lain ini dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Ahmad Al-Masri. Syekh Muhammad Al-Masri dia kata, walaupun daripada sudut pandangan zahir hadis itu menunjukkan bahawa orang yang takakak itu baca secara kata tak mahir itu dia mendapat 2 pahala, tetapi bukanlah bermakna orang yang mahir itu dia punya derajatnya rendah berbanding dengan orang yang takakak itu. Orang yang mahir tetap lagi tinggi derajat dia. Kata Syekh. Kerana apa? Kerana dia bersama dengan malaikat kiramul bararah. Dia bersama dengan malaikat, didamping oleh malaikat. Sebab apa? Dia mahir baca Quran. Sedangkan tadi dia dapat pahala 2. 2 tu macam mana? Pertama, kesukaran dia membaca kan? Mana kesukaran membaca tu dia dapat pahala. Kemudian yang kedua, segi bacaan dia. Bacaan dia dapat pahala 1. Yang kedua, kesukaran dia membaca, kepayahan dia nak mengeluarkan huruf kan, huruf-huruf yang dia nak baca susah dia nak keluarkan sebabkan dia tak mahir baca Quran. Maka palahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Tetapi apakah 2 pahala itu lebih daripada yang pertama tadi? Tidak. Yang pertama yang mahir tetap pahala lebih besar berbanding dengan orang yang takakak kan, yang tidak lancar ketika membaca Quran. Itulah sedikit lah. Tapi kita kongsi satu hadis dapat kita kutip sebab masa kita dah habis insyaAllah. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih di atas undangan tuan-tuan kan, undangan tadi pada kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kan saya kongsikan pada tuan-tuan pada pagi ini, insyaAllah sebagai yang akan menambahkan ilmu kita, memantapkan lagi kan pengetahuan kita.
berkenaan dengan agama Islam insyaallah. Sekian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana al-arifin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Quran. Allahumma barik lana fi syahri tilawatil Quran. Allahumma barik lana fi syahri qiyam. Allahumma barik lana fi idkun minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa tir qulubina wa abdana wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama